Para sahabat, siapa yang akan dulu dibangkitkan? Penghuni Ma'la ni. Siapa yang dikebumikan dekat kubur Ma'la, dialah yang akan dibangkitkan dulu lepas Rasulullah bangkit. Habis Ma'la, pakai pula. Jadi sebab tu kenapa bila kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, nak dengar dekat-dekat sikit tak apa? Boleh. So, dalam Islam ni, dalam agama ni, bila mana kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, antara perkara yang dituntut sangat kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, andai ada rezekiku mati di Mekah, mati di Madinah, mudahkanlah ya Allah. Sebab hukum dia sunat. Berdoa minta mati dekat Mekah, minta mati dekat Madinah, hukumnya adalah sunat. Sebab apa? Sebab ini, siapa yang mati di Mekah dikebumikan dekat Ma'la, siapa yang mati dekat Madinah dikebumikan dekat Baqi', mereka akan dibangkitkan lebih dahulu daripada tempat-tempat lain tu. Jadi Malaysia entah bila-bila nak bangkit tak tahu. Yang orang Johor ke, orang Pahang ke, orang Kelantan ke, tak tahu bila nak bangkitnya. Sebab biasalah dekat dunia ni pun apa-apa semua kita nak dulu, kita nak cepat, betul tak? Jadi begitu jugalah. Sebab apa? Sebab bila Nabi dah dibangkitkan nanti di mahsyar, orang Ma'la ni pun akan dibangkitkan, orang Baqi' akan dibangkitkan. Jadi sebab itu kenapa dituntut datang siapa kalau tak silap dalam kubur Ma'la ni antaranya ada Siti Khadijah. Siti Khadijah, isteri Rasulullah SAW. Semalam kita pergi telaga, tepi telaga tu ada bangunan perpustakaan. Di situlah tempat tempat lahir Nabi. Di bangunan perpustakaan tu, itu tapak dia. Walaupun orang cakap bukanlah apalah, kita tolak tepilah. Dan bangunan tu pun sebenarnya dah lama dah Saudi ni nak robohkan dah. Tapi Allah masih pelihara benda tu. Mungkin ada hikmah dia lah. Kita datang jauh-jauh, paling tidak kita boleh ambil barakah, ambil iktibar. Sebab Mekah, Madinah ini tempat yang penuh dengan sejarah. Bukan sejarah biasa-biasa. Memanglah kalau kita baca biasa, kita dengar orang cerita biasa, tapi bila mana kita kaitkan dengan agama kita, dengan iman kita, dengan hati kita, dengan nafsu kita, dengan hidup dan mati kita, kat situ kita dapat dia punya semangat dia yang lain. Jadi kita pergi ziarah tempat Nabi lahir, bagaimana perasaan kita? Ini dia, ini satu-satunya insan yang dengan lahirnya agama, lahirnya Islam, Allah pilih kita jadi orang Islam, Allah pilih kita jadi orang beriman. Itu dia. So ini besar. Jadi hebat macam mana kita beramal dekat Malaysia pun, tapi kalau kita tak kenal dia, kita tak terima kasih dekat dia, siapa kita ni? Itu dia. Siapa kita ni? Jadi sebab tu kita datang, kita ziarah tempat tu walaupun dah tak ada apa-apa, tapi kita tahu inilah tempat di mana Nabi kita lahir. Dengan lahirnya Nabi, lahirnya Islam. Islam tu sampai dekat kita. Kita jadi orang beriman. Syukur banyak-banyak dekat Allah. Kalau Allah tak pilih kita ni jadi orang Islam, kita tak ada agama, kita ni mungkin lebih teruk pada orang kafir tu. Mungkin perangai kita tak tahu kita makan apa. Jadi cuba fikir. Jadi di situ sebenarnya kita nak kena boleh belajar berfikir. Hari ni alhamdulillah kita berada di kubur Ma'la. Ini antara kubur yang paling lama ni. Ma'la ni maknanya kalau Siti Khadijah ada di dalam ni, maknanya kubur ni dah berapa ribu tahun dah. Ni dia. Dah berapa ribu tahun dah. Lepas tu kubur dekat Mekah ni, konsep kubur dekat Mekah ni, kubur tu dia akan kongsi 6 bulan. Dia gali kubur, dia kebumikan orang, dia tutup. Lepas 6 bulan, dia akan tengok. Kalau mayat dalam kubur tadi tu habis dah rentun, tinggal tulang, dia keluarkan tulang tu, dia hantar tempat lain. Jadi kubur tu akan dipakai pula untuk orang lain. Itu Al-Kisah dia. Tapi Allah buktikan, Allah tunjukkan kepada kita. Itu dia. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang hebat takwanya, imannya, mati dekat sini, dikebumikan dekat sini. Lepas 6 bulan, bila dia tengok rupanya jasadnya masih utuh. Ada dekat sini sejarah dia. Salah satunya Syekh Abu Yah kita lah. Syekh Ahmad Maliki. Tu kalau baca cerita dia. Dikebumikan dekat sini, lepas 6 bulan tengok jasadnya masih utuh. Akhirnya di kambus terus. Siapa-siapa yang bila dah dikebumikan kat sini, lepas 6 bulan jasadnya tak hancur,
kan, maka kubur tadi tu dikambus, dah ditutup, tak pakai dah. Tu. Tapi yang mana 6 bulan, rentung 6 bulan, habis dia punya tinggal tulang, yang tu dipindahkan. Jadi kubur tu diganti lagi. Jadi kita tak ada pengalaman melihat jasad, mayat yang jasadnya masih utuh. Cuba kalau Allah lihatkan kepada kita, bahawa kita tahu, ini macam mana ni? Macam mana orang ni, dia dah mati, ribuan tahun, masa dekat Madinah itu saya cerita, tahun 90-an. Kan, dalam kawasan makam Nabi tu, ada satu bunyi kuat sampai penduduk Madinah ni terkejut. Orang yang duduk dalam masjid tu terkejut. Rupa-rupanya makam Sayyidina Umar tadi tu pecah dan keluar kaki Sayyidina Umar. Dan kakinya masih utuh. Ni sejarahnya kalau kita tengok. Jadi bila kita tahu cerita-cerita macam ni, akhirnya kita akan tanamkan dalam diri kita. Ni apa orang ni? Kenapa orang ni? Orang lain semua mati habis jasad dia, habis. Dan tapi ini jasadnya tak hancur ni. Ni apa ni? Apa amalan dia ni? Macam mana ni? Baru kita tahu. Bahawa akhirnya kita akan bersungguh-sungguh. Kalau nak belajar, kita belajar. Kalau nak beramal, kita beramal. Dan kalau kita nak berbakti, kita berbakti. Kalau nak berkhidmat, kita berkhidmat. Baru kita tahu. Tapi bila kita tak tahu semua benda-benda tadi tu, kita dimomokkan dengan cerita-cerita, nanti kita masuk syurga lah, kan, kita kahwin jodoh kita sampai ke syurga lah, apa semua, perangai macam setan lah, buat maksiat lah, apa semua. Tapi kita berangan syurga Allah. Kita tahu tak syurga Allah tu macam mana? Ini dipanggil Jannatul Ma'la. Siapa yang mati dan dikebumikan kat Ma'la ni, macam dia duduk dalam syurga. Ni kubur ni, digelar sebagai Jannatul Ma'la. Tapi macam tadilah, kita dah cerita, kita tengok-tengok, rasanya kita pun tak mampu nak duduk sini. Dah tak ada peluang dah. Orang Malaysia kalau buat haji, mati kat Mekah, mati kat Madinah, memang tak ada peluang dah ke bumi dekat Ma'la, ke bumi dekat Baqi'. Tak ada dah. Semua kena hantar luar daripada Mekah, 10 km daripada Mekah. Dah tak ada rezeki. Baqi' pun sama juga, tak ada, kena hantar luar dah. Dah tak ada rezeki. Bukan masalah penuh. Ini untuk orang sini saja. Bukan masalah penuh. Ini untuk orang sini saja. Maknanya untuk jemaah haji ke apa ke. Tapi tak mustahil kalau Allah pilih kita. Tak mustahil kalau Allah pilih kita. Jadi sebab itu, sentiasalah kita mengambil iktibar. Nabi pun sebut waqafa bil mauti wa'iza. Cukuplah dengan mati itu sebagai satu pengajaran. Mati ni bukan kosong. Mati ni banyak pengajaran. Bukan kosong. Jadi kita ni bila cerita orang mati nak dekat Mekah, Madinah ni, lepas solat ada solat jenazah, lepas solat ada solat jenazah, lepas solat ada solat jenazah. Jadi ya betul, kita tahu kita solatkan orang yang dah meninggal dunia, orang yang dah mati. Tapi apa iktibar tu daripada situ? Memang betul fadilat, kita sembahyangkan orang mati ni, fadilatnya, pahalanya seperti mana? Apa dia? Sebesar gunung Uhud tu. Nanti kita pergi Madinah, kita tengok gunung Uhud tu besar mana. Siapa yang menziarahi orang meninggal dunia, siapa yang solatkan orang yang meninggal dunia, siapa yang hantar ke kuburan orang yang meninggal tadi tu. Sebab tu kalau kita tak sempat ziarah jenazah dia, kita cuba solatkan dia. Tak sempat juga, kita pergi kubur dia. Jadi kalau kita boleh buat 3-3 tadi tu, pahalanya sebesar gunung Uhud, bahkan 2 kali ganda, 3 kali ganda. Tu kalau kita nak cerita pasal pahala lah. Tapi jangan cerita pasal pahala lah. Allah nak bagi tu besar mana, tu pulang pada dia lah. Tapi ceritanya apa iktibar yang kita boleh ambil? Apa iktibar dia? Iktibar dia apa? Iktibar dia apa? Jadi kalau kita tak ambil iktibar ni, rugi sangat nanti. Jadi kalau boleh 50 hari kita berada di Mekah, Madinah ni, nanti ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, macam kalau cerita pasal Mina ni, bayangkan Mina ni ibarat apa dia? Mina ni tempat apa? Ibarat perut dunia ni. Mak kita tu kalau nak mengandung kan, perut dia besar kan. Jadi perut yang besar tu padat dengan manusia. Jadi Mina yang nanti haji 5 juta orang duduk, 6 juta orang duduk. Macam mana tu 3 hari tu? Dia punya padat tadi tu. Jadi ambil iktibar. Jadi dunia ni bukan kita seorang. Ada ramai lagi. Jadi kalau boleh, start pada hari pertama sampai habis nanti, inilah proses diri kita. Masing-masing kenal diri masing-masing. Kita perangai kita macam mana, sombong ke, ego ke, takabur ke, ujub ke, nafsi-nafsi ke, hasad dengki ke, buruk sangka ke. Kita belajarlah, kita renunglah. Kita pun tahu pepatah, orang Melayu lagi berisi lagi, betul tak? Jadi cubalah kita ke situ, kita cuba. Benda ni memang kena usaha, kena cuba. Jadi sebab itu kenapa kita buat aktiviti sepanjang 50 hari ni, ada aktiviti. Selain pada tonton pergi masjidnya, nak buat umrah sunatnya, tawaf sunatnya,
silalah, kan? Kita tak halang pun, kan? Tapi kita susun aktiviti juga, kita ada tadarus Quran, kan? Kita ada ziarah tempat-tempat macam ini, kan? Jadi tak apalah, memang betul Ustaz, maaf tak dapat pergi. Oh tak apa, tak ada masalah. Saya bukan nak marah pun. Takkan saya nak, tak saya potong duit awak RM50 kalau tak pergi. Tak ada pun, kan? Tapi maknanya tak datang, tak dapat lah. Betul tak? Tak datang, tak dapat lah. Mungkin kata, alah biasa-biasa je, kita pergi kubur mana-mana pun. Jadi kalau kita setelah kita pergi kubur mana pun sama, maknanya kita tak ambil iktibar, kan? Kita pergi kubur orang meninggal, apa dia? Masa kanak-kanak, lahir-lahir dah meninggal. Apa iktibar dia? Bersih, dosa tak ada apa, kan? Tu dia. Bahkan kalau dia tu nanti dekat akhirat, dia akan jadi apa dia? Jadi bidadari untuk mak dia. Dia akan berdiri dekat pintu-pintu syurga, dia tengok mak dia, ni mak saya, ni ayah saya. Bayangkan, orang yang meninggal, anaknya meninggal kecil-kecil. Untung, kan? Kita ambil iktibar lah. Ni kita dah besar-besar, dah tua-tua, tak tahu kita mati macam mana, kan? Kita tak tahu kita mati macam mana. Ambil iktibar. Betul, kita boleh pergi mana-mana pun, tapi apa iktibar, apa pengajaran dia, kan? Jadi kita nak, kalau boleh, jemaah kita semua ni dah 50 hari kita ikut, kan? Peluanglah, cari peluang, kan? Tak ada apa pun, bukan kita nak minta tuan-tuan boleh terbang ke apa, tak payah, kan? Tak payah, kan? Boleh patuh, boleh taat, boleh ikuti program tu dengan cantik, baik. Selebihnya tu ekstra lah. Tuan-tuan nak qiyamul lail dekat Masjidil Haram ke, sila, tak jadi masalah. Tapi besok pagi 5.30 baca Quran sama-sama, kan? Lepas tu baliklah makan, kan? Zuhur nak pergi masjid, sila. Tak pergi pun tak apa. Asar nak pergi, tak pergi pun tak apa. Maghrib nak pergi, tak pergi pun tak apa. Isyak nak pergi, tak pergi pun tak apa. Tak jadi masalah. Besok pagi 5.30 balik, contoh, kan? Tak ada masalah. Sebab memang kita nak kena kumpul tenaga. Jangan dikeluarkan semua, kan? Ni saya tengok jemaah semua struggle. Tam. Nanti terduduk. Relax, tenang je, kan?